إلى أرواح والدينا ومشائخنا وإلى أرواح وأموات المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Kita niatkan kehadiran kita ke masjid ini pada malam ini dengan niat untuk mendapat peringatan dan juga motivasi, galakan untuk kita melaksanakan suruhan dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semata-mata untuk mendapat keredaan, pahala dan juga menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan nama Allah yang telah kita sebut pada bulan yang lalu, yaitu Al-Afu. Al-Afu, dan kita sudah sebutkan makna ataupun maksud kalimah ataupun nama Allah Al-Afu ini. Ini sebagai ulangannya, saya sebutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Maqsadul Asna. Kata Imam Ghazali, Al-Afu itu Allah Subhanahu wa taala yang memadam segala kejahatan dan memaafkan segala kesalahan. Dan kalimah Al-Afu ini hampir ataupun dekat dengan nama Allah yang satu lagi, yaitu Al-Ghafur, yang membawa maksud mengampunkan. Jadi daripada situ kita dapat faham bahawa kalimah Al-Afu ini ataupun nama Allah Al-Afu ini lebih mendalam maksudnya. Sebab pengampunan maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan ataupun nak memberitahu kepada kita tentang segala dosa-dosa itu diampunkan. Sedangkan makna Al-Afu itu merujuk kepada penghapusan ataupun dipadam segala dosa-dosa dan kesalahan itu. Maknanya Al-Afu ini lebih mendalam dan lebih besar kalau nak dibandingkan dengan Al-Ghafur. Dan dalam Al-Quran, seperti mana kita telah sebutkan pada kali yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kedua-dua namanya ini dalam beberapa ayat. Innallaha kana 'afuwan ghafura. Contohnya ayat
Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Kalau bahasa Melayu kita terjemahkan dengan makna pemaaf. Maksudnya kesalahan itu dipadamkan. Dan Ghafur maksudnya mengampunkan, Maha Pengampun. Jadi malam ini kita lihat apakah yang boleh kita ambil daripada kefahaman makna kalimah Allah ataupun nama Allah Al-Afu ini, yang kita boleh amalkan ataupun yang boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Antaranya, yang pertamanya yang boleh kita lakukan apabila kita faham dan kita beriman dengan nama Allah ini, dengan memperbanyak, yang pertamanya dengan memperbanyakkan doa. Doa yang disertakan dengan nama Allah Al-Afu ini. Al-Af. Biasa kita baca doa tu seperti mana kita baca dalam bulan Ramadan, iaitu doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Ataupun kalau kita terjemahkan lebih detail lagi, sesungguhnya Engkau Maha Penghapus segala dosa. Afun, tuhibbul afwa, dan suka kepada kemaafan. Suka kepada kemaafan ni maksudnya suka kepada hamba-hambanya yang juga memaafkan kesalahan hamba-hamba yang lain, manusia yang lain. Tuhibbul afwa fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Wa an walidina, dan juga kedua ibu bapa kami. An jami'al muslimin wal muslimat, dan juga orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, lelaki dan perempuan. Itu biasa kita baca dalam bulan Ramadan lah. Tapi kalau datang bulan biasa ni, dah tinggal lah doa tu. Okay. Jadi mungkin kita boleh amalkan juga dengan doa-doa yang lain. Contohnya doa berkaitan dengan mohon kemaafan ini, Al-Afu ni, maksudnya kita sebut perkataan Al-Afu ni dalam doa itu. Contohnya doa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis. Doa ni agak panjang sikit, dan tuan nanti boleh rujuk dalam buku-buku doa. Saya bacakan doa ni. Allahumma inni, kalau seorang lah, Allahumma inni ni seorang, untuk seorang lah. Jadi kalau jadi imam, Allahumma inna lah. Jangan pula imam baca Allahumma inni. Allahumma inni seorang lah, dapat kat imam seorang. Yang lu tolong aminkan tu tak ada apa. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ini yang panjangnya lah. Tapi kalau yang pendeknya, terutama bila kita nak baca, dia digalakkan baca antara azan dan iqamah. Digalakkan.
baca antara azan dan iqamah. Azan dan iqamah ni adalah masanya kita sedang menunggu untuk menunaikan solat. Allah boleh kita baca dengan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Cukup. Itu pun dah merangkumi dah. Maksudnya apa? Kalau terjemahan bahasa Melayunya, ya Allah, aku memohon kepadamu al-afwa, tadi kemaafan tadi, wal afiyah, dan juga keafiatan, afiat, fid dini, dalam agama, wad dunya, dan juga di dunia, wal akhirah, dan juga akhirat. Aku memohon kemaafan, penghapusan dosa, fid din, dalam agama, maksudnya dosa-dosa yang berkaitan dengan agama, kan? Wad dunya, dan juga dosa-dosa yang berkaitan dengan keduniaan. Dan juga kita minta wal afiyah, keafiatan. Afiat, maksudnya afiat ni seperti mana yang kita baca di dalam duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Wa'afini itu maksudnya apa? Afiatkan aku. Dan wa'fu anni itu al-afu, itulah. Itu memang sunat dibaca. Di sunat yang disuruh setiap kali kita duduk di antara dua sujud. Maksudnya kalau 4 rakaat 4 kali baca, kan? 2 rakaat subuh 2 kali baca. Maknanya berapa kali? 17 kali lah sekurang-kurangnya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Afini itu afiatkan aku, wa'fa'ni, dan maafkan aku. Kita kena faham bahawa bila Allah Ta'ala suruh baca dalam sembahyang ni, bacaan-bacaan di dalam solat, maksudnya bacaan itu sangat penting. Sangat penting, jangan diabaikan, jangan ditinggalkan. Jangan kata sunat je, kan? Sunat tak baca pun tak apa. Ataupun baca tak sempurna, kan? Kelang kabut baca, tak betul baca, tak sempurna, dan kita pun tak faham apa yang kita baca, kan? Sedangkan doa tu memang doa yang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi, supaya Nabi ajar kepada kita. Konsep sunat dalam sembahyang, dalam solat itu kena faham betul-betul. Betul lah kalau buat dapat pahala, tinggal tak berdosa, kan? Tapi kita akan kehilangan kelebihan-kelebihan, fadilat, bonus. Yang kita kata bonus tu, pahala yang lebih. Kalau kita bandingkan dengan dunia ni, duit lah, kan? Kalau duit kita nak lebih, pahala tak mau lebih. Silap tu. Patutnya kita kira macam tu, kan? Senang faham, nak bagi senang faham, kan? Kalau tak sebut benda lain tak faham, ataupun susah kita nak fikir, kan? Sebut macam duit juga. Kalau duit nak banyak, kan? Pahala tak mau banyak, pahala sepatutnya banyak juga. Jadi doa tadi, Allahumma inni, ataupun Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Kalau tak hafal, baca yang bahasa Melayu ataupun terjemahan dia. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afwa, maafan daripada segala dosa, ataupun penghapusan dosa, dihapuskan dosa itu, wal afiyah, dan afiat.
dalam dunia, dalam agama dan juga di akhirat nanti. Jadi itu perbanyakkan doa. Yang keduanya, oleh kerana al-afu ini maknanya penghapusan dosa. Macam mana Allah Ta'ala nak menghapuskan dosa kalau tidak beristighfar? Dosa-dosa yang dilakukan, sama ada dosa, kalau dosa kecil kena bertaubatlah. Dosa kecil kena dosa besar kena bertaubat. Kalau dosa kecil terhapus dengan istighfar ataupun amalan-amalan kebajikan. Jadi perbanyakkan istighfar. Dan juga segera bertaubat. Jadi bila nak bertaubat kan, bila istighfar, seperti mana Nabi sebut, seperti mana dalam hadis Nabi sebut, istighfar ada 70 kali ataupun 100 kali. 100 kali. Ataupun sebanyak yang kita mampu lah. Yang keduanya bertaubat. Bertaubat tidak boleh ditangguh, kan? Sebab kalau kita tangguhkan taubat ni, dia akan menjadi dosa, kan? Sebab ada dosa yang, contoh, kan, orang yang dia ada saham dalam aktiviti kemungkaran, kan? Orang yang bagi permit untuk buat kelab malam, contoh, kan? Bagi permit untuk majlis-majlis yang lawa yang membawa kepada dosa. Selagi dia tidak bertaubat, maka dosa itu akan bertambah, berjalan, berterusan. Kecuali kalau dia segera bertaubat. Kalau segera bertaubat ni maksudnya termasuklah menghentikan perbuatan itu, kan? Menghentikan perbuatan yang membawa kepada dosa itu. Salah satu daripada rukun taubat. Kalau tidak ada makna dia bertaubat. Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan taubat, dan juga amal yang soleh, amal yang baik. Sebab amal yang baik ni dia boleh menghapuskan kejahatan yang dilakukan. Seperti mana dalam ayat, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sungguhnya amalan-amalan yang baik, kebajikan, amal soleh yang kita lakukan, contoh macam solat, kan? Solat menghapuskan dosa kecil lah. Sehingga Nabi SAW mengibaratkan ataupun menggambarkan ibadat solat 5 waktu itu seperti seorang yang mandi 5 kali sehari, kan? Orang yang mandi 5 kali sehari ni, Nabi tanya, adakah masih ada lagi kotoran-kotoran yang ada pada badannya? Jadi para sahabat kata tak ada, habislah, dah mandi 5 kali sehari. Maka Nabi kata begitulah ibadat solat yang dilakukan itu akan menghapuskan kesalahan dan dosa yang ada. Hal yabqa min daranihi syai', Nabi tanyakan, adakah masih ada kesalahan ataupun dosa? Sudah tentu tidak ada lagi. Jadi amalan yang soleh, amalan baik, sama ada yang fardu ataupun yang sunat, sangat penting.
jangan diabaikan. Buatlah dengan semampu yang mungkin. Buat sebanyak yang mungkin. Banyak cabang-cabang amal yang soleh, amal kebaikan, sehingga senyum pun dianggap amal yang soleh juga, dapat pahala kan. Senyum maksudnya bermanis muka kan, bermanis muka ataupun ceria. Bermuka ceria. Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqah. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis memang banyak disebutkan contoh-contoh kebajikan kan. Nabi sebut tolong orang kan, tolong tumpangkan orang dengan kenderaan, sehinggalah kalimah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariqi, Nabi sebut membuang benda-benda yang menyakiti orang yang lalu lalang. Maksudnya duri, paku dan sebagainya, contoh kan. Yang macam JKR buat tu. JKR buat jalan lagi pula pergi elok kan. Itu semua adalah pintu-pintu pahala amal soleh. Soleh maksudnya yang baik lah. Soleh maksudnya yang baik. Kalau soleh, ini so kan, sod. Kalau to, amal yang jahat. Jadi jangan silap sebut lah. Soleh, amal yang baik. Kalau toleh, amal yang buruk ataupun amal yang jahat. Itu yang kedua. Yang ketiganya yang patut kita buat, memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain seperti mana yang disarankan oleh Al-Quran. Walaupun kesalahan itu contoh macam kalau dalam undang-undang bunuh kan, kalau warisnya kan, waris si mati ataupun waris yang kena bunuh itu memaafkan kesalahan orang itu, maksudnya maafkan betul-betul lah, bukan maaf di depan je, di belakang lain kan. Itu tak kena, tak betul. Maksudnya memaafkan kesalahan itu, maka itu diambil kira. Maksudnya orang tu tidak akan dihukum bunuh. Macam kita tengok di mana tu, di Indonesia ke, kes ibu bapa yang memang dah sabit kesalahan dah sebab dia bunuh, tapi bapa tu dia memaafkan. Itu satu contoh yang jarang ada lah kan? Tapi itu sebenarnya yang disaran oleh Al-Quran. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, itu ayat dia. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maksudnya sesiapa yang memaafkan kesalahan saudaranya itu, kalau dalam kes yang di Indonesia tu bukan Islam, tapi dimaafkan. Min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, bukan sakat dia maaf, maksudnya dia betul-betul datang daripada hati lah kemaafan tu, dan diperlakukan dengan cara yang ihsan, yang baik. Maknanya dia tidak balas dendam kan. Bukan depan hakim dia kata maaf, tapi di belakang hakim lain. Fattiba'un bil ma'ruf,
wa ada'un ilaihi bi ihsan, dengan cara yang baik. Jadi kelebihan memaafkan ini disebut dalam ayat faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Sesiapa yang afa, yang memaafkan, tak kira jugalah apa kesalahan kan, wa aslaha, dan melakukan kebaikan, maksudnya dia buat baik terus, kebajikan hatta kepada orang yang buat zalim kepada dia kan. Fa aslaha wa aslaha, maksudnya yang buat baik. Bukan sesuatu yang mudah tu kan. Fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya ataupun ganjarannya hanya Allah Ta'ala yang saja yang mengetahui. Surah Asy-Syura ayat 40. Surah Asy-Syura ayat 40. Tuan-tuan boleh rujuk ayat ni. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Kalau kita nak lebih jelas lagi, lebih detail lagi, mengapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh ataupun perintahkan ataupun galakkan supaya memaafkan ni? Sebab dengan memaafkan ni akan menghilangkan sifat-sifat permusuhan. Rasa marah, rasa benci, rasa bermusuh itu akan hilang. Macam kita hari raya kan, hari raya kita pun minta maaf, tapi nak kena tunggu hari raya baru nak minta maaf. Kan? Cuba hari lain, cuba buat tengok kan, ubah sikit style dalam grup kan, cuba ubah sikit, minta maaf belum tidur kan, kalau ada salah silap, tak ampun, tak halal. Sebab nak mati, mana kita tahu kan bila nak mati. Kemaafan itu akan menimbulkan rasa kasih sayang, kan? Rasa kasih sayang. Kasih sayang di antara Islam yang bersaudara dan juga di antara yang bukan Islam juga. Bukan Islam itu saudara kita juga. Saudara semanusia. Dia manusia, kita pun manusia. Saudara juga. Jangan ingat kalau orang bukan Islam tu semua jadi musuh kan. Jadi pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang memaafkan. Jadi banyak maafkan. Ada kadang-kadang pakar motivasi kata sebelum tidur kan. Sebenarnya itu hadis pun kan. Sebelum kita tidur, kita lapangkan dada kita, maafkan segala kesalahan orang lain. InsyaAllah kita akan hidup dalam keadaan lapang, tenang. Sebab kita tak fikir, bukan seperti mana tidur dalam keadaan dendam, marah kan, sampai tak boleh tidur. Punya ingatnya kesalahan orang tu. Sehingga dalam fikiran tu kira nak balas dendam ya kan. Cari masa fikir. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan nama Al-Afu ni mengajar kita supaya maafkan. Kecuali lah kalau dengan sebab kita maafkan itu bertambah menjadi-jadi kejahatan dia. Itu kita kena pandai lah kan. Kalau dengan sebab kita, orang kata sekarang istilah bagi muka kan, menyebabkan kejahatan dia menjadi-jadi, sehingga dia membuat kejahatan yang lain pula, begitu. Jadi timbang-timbang dah lah, timbang-timbang. Tapi yang pokoknya Allah dah sebut, sesiapa yang memaafkan maka kesalahan orang lain, maka dia akan dimaafkan. Allah Ta'ala yang akan memaafkan dia. Itu kelebihannya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya,
tidak menzahirkan kejahatan ataupun perlakuan ketika melakukan dosa. Jadi dia beza antara orang yang buat dosa secara terang-terang dengan orang yang buat dosa secara sulit, sembunyi kan. Sebab dosa dia lain tu. Kalau dia buat dosa seorang-seorang, orang tak tahu kan, sulitlah kita kata. Maka dan dia tidak sebarkan, dia tidak ceritakan kepada orang lain. Macam setengah sekarang ni kan, dalam Facebook, dalam medsos lah, media sosial, cerita dengan gambar siap lagi pula. Kan? Nak tunjuk ke orang dengan bangganya apa yang dia buat, dosa ataupun kesalahan, minum arak contoh kan. Jadi perlakuan dia tu bila dilihat oleh orang lain, tuan-tuan tengok kan media sosial hari ni, orang-orang yang jahil, orang yang tak kira lah tua ke muda, kalau yang jahil tu kan, contoh kalau daripada satu ulasan yang kita buat kan, bayangkan kalau kita ada followers yang ramai, followers yang ramai, bayangkan berapa banyak ulasan. Dan kan kita ulas sikit je, tapi ditambah oleh orang-orang yang jahil, orang yang tak tahu apa-apa ni, dosa pahala ditambah, bayangkanlah tuan-tuan, dilihat oleh orang yang ramai, jutaan kalau di dunia, kalau followers ni ramai kan. Adakah kita fikir benda tu tidak? Allah Ta'ala tak ambil kira. Sebab itu dosa dengan melalui media sosial ni pun kita tak larat nak tanggung lah. Saya sambung sikit lagi tuan-tuan, berkaitan dengan tidak menzahirkan dosa-dosa yang dilakukan. Kalaupun ada dosa-dosa yang bersendirian dengan dicerita kepada orang lain. Jadi bila kita buat seorang-seorang dosa, orang tak tahu, hanya kita dengan Allah Ta'ala saja yang tahu. Jadi kita hanya bermohon, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau dosa itu disebar luaskan, maka beratlah kita nak minta ampun dan dilihat oleh manusia. Contohnya orang yang menulis benda yang tak betul, fitnah. Bayangkan kalau dia nak bertaubat, dia kena maklumkan kepada orang yang membaca, menarik balik apa yang dia tulis. Bayangkan dosa yang kecil, yang remeh tapi jadi besar. Bukan makna suruh buat dosa banyak masa sulit ataupun secara sulit kan. Maknanya kedudukannya berbeza kan. Dan kebaikan, faedah al-afu ni juga, beriman dengan al-afu ataupun beramal dengan nama-nama Allah. Nama Allah al-afu ni ialah dia, apabila orang tu dia percaya betul-betul ataupun dan beramal dengan sifat memaafkan ini, akan menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih dan sayang kepada dia. Bila maafkan manusia ataupun kesalahan orang, Allah Ta'ala akan maafkan dan masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang muhsinin. Muhsinin ia maksudnya orang-orang yang berbuat baik. Dia dalam Al-Quran disebut berbagai-bagai kalangan, mukminin, muslimin, salihat dan sebagainya. Ada satu lagi yang dinamakan muhsinin, maksudnya
orang-orang yang buat baik. Seperti mana disebut dalam ayat wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang menahan marah, orang yang memaafkan manusia, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Maksudnya di sini antara kebaikan itu ialah memaafkan kesalahan manusia. Kemudian memaafkan kesalahan manusia ini juga, kemaafan itu akan lebih dekat kepada takwa. Maksudnya kalau kita kata nak bertakwa kepada Allah, salah satu daripada cirinya ataupun sifatnya ialah memaafkan manusia, memaafkan kesalahan orang lain yang akan menjadi sebab seseorang hamba itu ataupun orang yang beriman itu menjadi orang yang bertakwa dan juga bersih. Bersih maksudnya bersih hatinya, sebab tak ada dalam dirinya sifat hasad, sifat musuh dengan manusia yang lain. Yang keempatnya, memaafkan kesalahan orang itu, sifat pemaaf itu akan menambahkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau atas dunia ni pun tuan-tuan kan, kalau kita menjadi pemaaf di kalangan manusia pun akan, maksudnya memandang kita sebagai orang yang berhati mulia ataupun berhati yang besar kan. Seorang yang berjiwa besar kan. Seorang yang berjiwa besar sanggup memaafkan kesalahan orang lain. Bukan setakat itu, sebenarnya di sisi Allah juga bertambah kemuliaan. Dan sifat pemaaf juga menjadi bukti kesempurnaan iman dan juga kebaikan Islam seseorang. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hikmah-Mu ke atas kami dan sebarkanlah dari gedung-gedung rahmat-Mu. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi amat pengasihani. Sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.